Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Marslah Hassan. Kita ke tajuk utama. Proses pengundian PRK Tanjung Piai lancar. Fenomena kerang terdampar di Rusilah tiada kaitan tsunami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat budak lelaki autism yang dikuatiri lemas selepas dikatakan tergelincir di Sungai Merap semalam ditemui pagi tadi. Mangsa Nur Adam Faik Nur Azam 11 tahun disedari hilang oleh keluarganya pada jam 12 tengah hari semalam selepas didapati tidak bermain bersama dua adiknya. Ketua Zon 5 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Selangor, Penguasa Kanan Bomba 2 Nik Muhammad Fadil Saleh berkata mayat mangsa ditemui pada jam 10.15 pagi tadi. Semalam kasut dan seluar mangsa ditemui di tebing sungai itu. Operasi mencari dan menyelamat disambung semula pada jam 8 pagi tadi disertai 103 pegawai dan anggota termasuk pihak polis dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Hasil operasi, mayat mangsa ditemui kira-kira 3 km dari lokasi kanak-kanak itu dipercayai tergelincir. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Serdang untuk tindakan lanjut. Proses pengundian pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai yang bermula sejak jam 8 pagi tadi berjalan lancar tanpa sebarang insiden serius berlaku. Suasana pengundian berlangsung dengan aman tanpa sebarang gangguan kepada pengundi untuk keluar mengundi. Untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Xiaomin. Baik Amirul, bagaimana pemantauan anda sepanjang proses pengundian hingga ke tengah hari ini? Air ombak laut terus membadai, air yang cetek jangan diuji. Pilihan raya di Tanjung Piai hari ini, hari mengundi. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Xiaomin, dapat saya gambarkan ini adalah lokasi ketiga yang saya meninjau bagi hari proses pengundian pada hari ini. Baru saja nampak saya tinjau di sini calon daripada Pakatan Harapan, Tuan Haji Karmaini Saidini baru saja datang untuk meninjau di pusat mengundi di sini. Kebetulan pula. Dan berkenaan suasana di sekitar hari pengundian pada hari ini dapat saya kongsikan setakat jam 12.30 hari tadi daripada maklumat Unit Komunikasi dan Korporat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat saya kongsikan adalah seramai 43% keluar mengundi bagi pilihan raya setakat jam 12.30 hari tadi. Dan berkenaan hari pengundian hari ini seramai 1,341 pegawai dan anggota polis ditugaskan untuk menjaga keselamatan dan kawalan lalu lintas dengan 1,019 petugas SPR dan di Tanjung Piai terdapat seramai 52,471 pengundi berdaftar yang akan menjalankan tanggungjawab daripada 8 pagi dan sekarang dah hampir 5 jam setakat pukul 1 tengah hari. 27 pusat mengundi dibuka dengan 125 saluran, 60 di Dun Pekan Nanas, 65 di Dun Kukup dan untuk memudahkan bagi orang kelainan upaya OKU menjalankan juga tanggungjawab mereka, 99 laluan dibuka bagi pengundian. Dan pada pemerhatian saya berkenaan keadaan trafik pula, 3 lokasi saya meninjau di mana di lokasi pertama sekolah kebangsaan Teluk Kerang dan kemudian sekolah kebangsaan Rimba Terjun dan ketiga di sini sekolah jenis kebangsaan Cina Xiaomin. Keadaan trafik di kedua-dua belah arah memang sesak namun tiada jangkaan luar biasa kerana pergerakan trafik dikawal dan dijaga oleh polis trafik di sini bagi memudahkan kelancaran pergerakan untuk orang sampai dan pergi. Dan berkenaan cuaca pula boleh saya kongsikan setakat ini cuaca masih lagi panas dan cantik namun Jabatan Meteorologi Malaysia MET meramalkan bahawa pada sebelah petang
hujan akan turun dengan ribut petir. Jadi saya sarankan pada anda semua untuk jalankan tanggungjawab di Parlimen Tanjung Piai ini, keluar mengundi dengan awal, supaya mengelakkan jika hujan turun pada sebelah petang nanti. Dan berkenaan di sini pula, di info di Parlimen di Sekolah Jenis Kebangsaan China Xiaomin, di sini saja terdapat seramai 4,405 orang berdaftar, dan setakat tengah hari tadi seramai 2,400 orang telah mengundi, dan sini terdapat 9 saluran dan seramai 55 orang petugas SPR. Daripada pemantauan juga saya melihat keadaan di 3 lokasi tenang, tiada gangguan ketenteraman awam. Namun boleh saya kongsikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yumin, di mana lokasi bagi calon Barisan Nasional Datuk Seri Wee Jack Seng membangun undi, terdapat aktiviti merayu undi yang agak agresif daripada perayu undi parti yang bertanding. Jadi saya sarankan kepada perayu undi, pesanan yang disampaikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, agar jangan timbulkan provokasi ketika hari mengundi. Jagalah supaya hari mengundi ini berjalan dengan tenang dan aman. Dan saya rasa itu saja perkembangan yang saya boleh kongsikan setakat ini berkenaan pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai P165. Kembali bersama si cantik Marsilah di sebelah, silakan. Baik, terima kasih Amirul. Sementara itu, 2 daripada 6 calon yang bertanding dalam PRK Tanjung Piai selesai menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Calon Pakatan Harapan Karmaini Sardini mengundi pusat mengundi Teluk Kerang, manakala Datuk Seri Wee Jack Seng di Pekan Nanas. Manakala 4 calon yang lain bukan pemilih berdaftar di parlimen itu. Calon Pakatan Harapan Karmaini Sardini antara yang terawal tiba di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Teluk Kerang kira-kira pukul 7.45 pagi. Sebaik proses pengundian bermula, beliau menunaikan tanggungjawabnya di saluran 2 pusat mengundi berkenaan. Menurut Karmaini sebagai calon, perasaannya amat berdebar menunggu keputusan PRK itu. Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng tiba di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yumin 1 dan 2 di Pekan Nanas pada pukul 7.40 pagi. Beliau yang mengundi di saluran 4 dan isteri Datin Seri Lim Joo Hon di saluran 6 selesai mengundi pada pukul 8.10 pagi. Katanya beliau bangun seawal 5 pagi bagi mempersiapkan diri untuk hadir menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, selain mengakui perasaannya teruja sama seperti pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang lepas. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun berkata pihaknya akan menyiasat dakwaan aktiviti perayu undi yang bertindak agresif berhampiran pusat pengundian. Beliau mengakui hasil tinjauan yang dilakukan di beberapa pusat mengundi, ada aktiviti bersorak dilakukan di luar kawasan larangan 50 meter ditetapkan. Saya ingin menyerulah semua calon-calon, semua parti politik, penyokong-penyokong agar tidak menjalankan apa-apa aktiviti untuk merayu undi pada hari ini. Kerana ia merupakan satu kibar bendera semua tu, Datuk? Kibar bendera kalau bawa keluar 50 meter okey. Kibar bendera, tapi dia kena tindakan yang aktif untuk merayu undi. Kan. So setakat dia pakai baju dengan logo ke kibar bendera, luar 50 meter tu tak ada tindakan aktif untuk merayu undi, tak apa. Beliau ditemui selepas meninjau proses pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Muhammad Yunus Sulaiman, Pekan Nanas. Katanya mengikut peraturan larangan berkempen berkuat kuasa sejak jam 12.30 malam tadi. Katanya SPR akan menjalankan pemantauan berterusan dan akan bertindak menghentikan sebarang tindakan luar kawalan yang boleh menjejaskan proses pengundian. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu setiap graduan bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik dan sahsiah tetapi turut memiliki jiwa kepimpinan dalam diri masing-masing. Beliau yang juga Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM bertitah kejayaan berkenaan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi kepentingan generasi akan datang supaya dapat mewujudkan satu masyarakat madani di negara ini.
Sultan Sharafuddin yang bertitah pada Majlis Convocation kali ke-43 UPM pagi tadi mahu graduan UPM perlu menjadi pemimpin yang dapat menerajui isu kelestarian sejagat seperti pemeliharaan alam sekitar dan sumber asli yang menjadi tanggungjawab warga global. Sultan Sharafuddin turut berkenan mengurniakan ijazah kehormat Dr. Pengurusan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandez. Gelaran Profesor Emeritus pula dianugerahkan kepada 5 penerima lain termasuk Tan Sri Dr. Nik Mustafa R. Abdullah dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Majlis Convocation UPM menyaksikan seramai 6,015 graduan menerima ijazah masing-masing. Ia turut mencatatkan rekod penerima ijazah Dr. Falsafah PhD paling ramai di negara ini iaitu 632 orang. Fenomena ribuan kerang bulu terdampar di pantai Rudua, Rusila sejak 4 hari lalu tiada kaitan dengan tsunami atau petanda banjir besar seperti tanggapan pihak tertentu. Timbalan Naib Chancellor Bahagian Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Mazlan Abdul Ghaffar sebaliknya berkata, kejadian itu berkait rapat dengan faktor hujan lebat dan hakisan pantai terutama pada musim tengkujuh. Selain itu, faktor penurunan tahap kemasinan air di kawasan muara yang menjadi habitat kerang turut menyumbang kepada fenomena itu. Katanya kerang bulu atau nama saintifiknya Anada rapilula adalah sejenis hidupan laut yang hidup di bawah lapisan mendapat di kawasan muara. Pada musim tengkujuh, hujan lebat dan aliran deras air sungai akan menghakis mendapat menyebabkan kerang itu terdedah kepada arus dan terdampar di pantai apabila ditolak ombak besar seperti mana berlaku di Rusila. Keadaan sekitar Sungai Marang yang berlumpur menjadikan kawasan itu sesuai sebagai habitat kerang. Di Sabah, seorang maut manakala 4 lagi paras selepas sebuah kereta terbabas di Jalan Pintasan Tuaran, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 5 pagi itu, mangsa Amirul Izzat Rahmat, 21 tahun, tercampak keluar dari kenderaan dan maut di tempat kejadian. 4 lagi mangsa dikenali sebagai Zul Hafiz Pasaran, Muhammad Zulkilmi Abdullah dan Faizam Fasal, masing-masing 19 tahun, serta Hafiz Saruji, 23 tahun. Jurucakap Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 5.17 pagi. Menurut Komander Operasi Sutijo Salamat, kemalangan membabitkan sebuah Proton Saga dipercayai terbabas di bahu jalan dan terdapat 5 mangsa lelaki di dalamnya. Seorang mangsa tersepit di dalam kereta itu. Semua mangsa dihantar ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Pasukan Polis Marin Kota Kinabalu menahan 2 orang suspek kes bom ikan di perairan Kampung Pondok, Pulau Gaya. Kedua-dua ditangkap pada kira-kira jam 6 petang semalam hasil maklumat daripada Unit Riskan Marin URM. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Pajeri Ali berkata, ketika operasi pihaknya telah menghampiri sebuah bot dayung yang dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan dapati salah seorang suspek berusia 47 tahun tiada dokumen diri, manakala seorang lagi suspek berusia 34 tahun, warga tempatan. Sebanyak 20 kg ikan pelbagai jenis dipercayai ditangkap menggunakan bahan letupan turut ditemui. Turut dirampas 2 unit cermin selam dan 1 unit jaring penyau ikan. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM1,500. Kes diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Perikanan dan disiasat di bawah Seksyen 26(1)(c) Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan menggunakan bahan letupan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara maksimum 2 tahun. Seorang penjawat awam tidak menduga menjadi pengunjung bertuah Karnival Jom Heboh di Melaka tahun ini apabila diumumkan pemenang peraduan Jom Menang Kereta. Iswan Nizam Abdul Salam membawa pulang sebuah Nissan Serena 2.0 Highway Star berharga RM130,000. 5, 4, 3,
Iswan Nizam tidak menyangka kunjungannya ke Karnival Jom Heboh terakhir di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC pada awal bulan ini yang secara kebetulan atas urusan bekerja membolehkannya menang hadiah berkenaan. Tak pernah masuk, pernahlah masuk tapi tak pernahlah dapat cabutan kan. Bila dapat call daripada media prima terperanjat jugalah kan. Itu macam tak boleh nak cakap lah kan. Excited dia. Hadiah disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen MPB, Johan Ishak, yang turut disiarkan secara langsung melalui rancangan Bual Bicara Pagi, Borak Kopitiam pagi tadi. Saiznya cuma sebesar jari kelingking, namun pasti ramai yang terperanjat sebab mengetahui harga ikan laga mampu mencecah ribuan ringgit. Muhammad Shah dan Muhammad Saleh dari Kota Baru menganggap dirinya sebagai peminat tegar ikan laga. Sejak lebih 10 tahun lalu, dia telah membiakkan lebih 10,000 ekor ikan laga sama ada untuk tujuan hiasan dan pertandingan. Jadi macam mana cara nak biak? Biak dia, kalau dari segi orang baru tu susahlah sikit. Macam kena belajar lah banyak lah. Biar dia tidak payah apa ni, kena cari betina hok induk mata dengan jantan tu induk mata. Betina dengan jantan tu nak cukup umur. Katanya bagi ikan laga hiasan kategori biasa, dia menjualnya antara RM100 hingga RM800. Manakala bagi ikan laga yang unik dan untuk pertandingan, harganya mencecah RM1,000 hingga RM2,000 seekor. Sebab kita minat asalnya kita tengok dalam Facebook ikan ni dia comel. Kalau kita tengok minat, comel ikan goni kata tu mula nak tengok ikan goni. Potensi dia ni dari kecil remaja dewasa ni berbeza-beza sama color dia ni. Jadi kita timbul minat nak pegang ikan goni kata. Ikan laga atau nama saintifiknya Betta splendens menjadi buruan peminat ikan hiasan kerana sifatnya yang suka menonjolkan bentuk fizikal, terutama ekor apabila berenang. Manakala ikan laga liar tempatan mempunyai bentuk yang kurang menarik jika dibandingkan dengan yang diternak secara komersial. Ketika ini, jenis Betta giant mendapat tempat di hati peminat ikan laga dan ikan hiasan jenis ini mempunyai penampilan warna seperti ikan koi dan dijual serendah RM90 hingga lebih RM500. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. 2 pelajar Jerman ditahan atas dakwaan menyertai perhimpunan haram di Hong Kong. Kedua-dua pelajar yang tidak didedahkan identitinya itu, masing-masing berusia 22 dan 23 tahun, bakal berdepan tuduhan melanggar peraturan anti-topeng. Kementerian Luar Jerman di Berlin mengesahkan penahanan kedua-dua warganya itu yang juga mahasiswa di bawah program pertukaran pelajar di Universiti Lingnan. Sementara itu, ribuan penunjuk perasaan terus mengadakan bantahan meskipun Presiden China Xi Jinping telah memberikan amaran. Penunjuk perasaan pro-China dilaporkan bakal mengadakan perhimpunan hari ini bagi menentang keganasan yang didakwa dicetuskan kumpulan pro-demokrasi. Pilihan raya Presiden Sri Lanka yang bermula hari ini dicemari keganasan apabila sekurang-kurangnya 2 buah bas yang membawa pengundi beragama Islam diserang di barat negara itu. Penyerang melepaskan tembakan ke atas bas tersebut beberapa jam sebelum pusat mengundi dibuka. Setakat ini tiada laporan kecederaan atau kematian diterima susulan kejadian itu. Penyerang turut bertindak membakar tayar dan membuat sekatan jalan bagi menghalang laluan kira-kira 100 buah bas yang membawa pengundi. Pilihan raya kali ini diadakan 7 bulan selepas serangan bom gereja pada hari Ista mengorbankan lebih 250 nyawa. Lima penyokong bekas Presiden Bolivia, Evo Morales, maut dalam rusuhan terbaru penunjuk dengan pasukan keselamatan menjadikan angka korban meningkat kepada 15 orang. Kira-kira 100 orang ditahan pihak berkuasa dengan 8 daripadanya cedera. Penunjuk perasaan dilaporkan membawa senjata termasuk pistol dan bahan peledak. Polis anti-rusuhan berjaya menyuraikan bantahan dengan bantuan pasukan tentera dan helikopter. Sementara itu, di Cochabamba, seratusan penduduk cuba menyertai bantahan itu namun dihalang pihak berkuasa.
Pihak berkuasa California mengesahkan Nathaniel Berhau, suspek serangan tembakan di Sekolah Tinggi Saugus Santa Clarita meninggal dunia di hospital. Remaja berusia 16 tahun itu sebelum ini dilapor kritikal selepas menembak dirinya sendiri sejurus melancarkan serangan itu. Dalam kejadian semalam, Berhau dilaporkan mengamuk dan melepaskan tembakan rambang ke arah pelajar lain mengakibatkan 2 terkorban. Mangsa yang maut seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dan seorang remaja lelaki berusia 14 tahun. Sekurang-kurangnya 6 mangsa lain cedera dalam insiden yang berlaku pada tarikh ulang tahun kelahiran suspek itu. Polis Indonesia mendakwa suspek serangan bunuh diri di Ibu Pejabat Polis Medan 2 hari lalu merancang melakukan keganasan di Bali. Maklumat itu diperolehi hasil soal siasat ke atas beberapa individu termasuk isteri suspek. Difahamkan suspek merancang melancarkan serangan bersama seorang rakannya yang kini sedang dalam tahanan di sebuah penjara di Medan atas penglibatannya dalam aktiviti pengganas. Isteri suspek yang ditahan susulan kejadian itu dipercayai turut terpengaruh dengan fahaman radikal dari suaminya. Serangan bunuh diri Rabu lalu menyaksikan suspek terkorban di lokasi kejadian, manakala 6 anggota polis cedera. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Penyerang Johor Darul Takzim Safawi Rashid mempertahankan gelaran pemain paling bernilai buat kali kedua pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2019 yang berlangsung semalam. Lebih manis, Safawi turut merangkul 2 lagi anugerah penyerang terbaik dan pemain paling popular. Kejayaan Safawi merangkul 3 anugerah itu turut membantu JDT mendominasi ABK 2019. Penyerang JDT Akia Rashid dinobatkan sebagai pemain muda harapan dan Diogo Luis Santo menerima anugerah pemain import terbaik. Saya nak lebih baik daripada tahun ni dan tahun-tahun sebelum ni sebab saya kalau boleh saya nak lebih daripada apa yang saya buat selama ni. Kalau boleh saya tak tahu saya nak increase lah dalam game, dalam apa jua lah untuk bola sepak. Penjaga gol JDT Farizal Marlias dinobatkan selaku penjaga gol terbaik, manakala Ketua Pasukan Harimau Selatan Haris Harun dipilih sebagai pemain ASEAN terbaik. Pemain naturalisasi pertama negara yang kini mewakili Pahang, Muhammadu Sumareh, pula dipilih sebagai pemenang pemain tengah terbaik. Manakala pengendali skuad Tok Gajah, Dola Saleh, merangkul anugerah jurulatih terbaik. Sementara itu, pemain Perak, Syarul Saad mempertahan anugerah pertahanan terbaik. Pemilihan calon ABK ditentukan menerusi jawatan kuasa saringan sebelum pemenang ditentukan oleh jurulatih, kapten dan wakil media tempatan. Persatuan Foot Golf Malaysia akan menyertai kejohanan Foot Golf Asia Cup yang berlangsung pada 18 hingga 22 November ini di Horizons Golf Resort Australia. Walaupun ini merupakan kejohanan sulung mereka di pentas antarabangsa, pasukan negara tetap optimis memberi saingan untuk berada di kedudukan podium. Foot golf dimainkan di lapangan yang sama dengan sukan golf. Kiraan mata juga sebagaimana sukan golf dengan permainan 16 atau 32 lubang. Pemain akan menggunakan bola berukuran 5 sama seperti bola sepak. Pada kejohanan Foot Golf Piala Asia di Australia yang bermula 18 November nanti, Malaysia akan menghantar 9 pemain lelaki diketuai Jeffrey Din Abdul Daud dan seorang pemain wanita, Estefi. The end target is for us to play in the World Cup tahun depan di Jepun. Jadi Asia Cup ni is for us to introduce the Malaysia punya players and to see where we are at. Tapi potensinya kami seperti yang diberitahu tadi, kami target memang top 3 lah in Asia. Kedudukan ketiga terbaik dianggap realistik memandangkan Jepun dan tuan rumah Australia adalah pasukan pilihan dengan 10 tahun berpengalaman dalam sukan ini. Turut mengambil bahagian ialah China, Taiwan, Korea Selatan dan New Zealand. Skuad negara sudah pun berlepas ke Australia semalam. Setengah jam bersiaran, Buletin 1.30 berhenti di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual keenakan salah satu makanan jalanan tertua di Johor Bahru. Saya Marslah Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.